bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam hormat saya ucapkan buat followers tercinta di Niza Malik Page yang menonton saya secara live untuk segmen Chit Chat with Wani. Hari ini hari yang sangat istimewa kerana kita ada tetamu yang sangat istimewa, tetamu yang spesial. Okey, jadi kepada anda yang sedang menonton saya secara live, yang bersama-sama dengan saya, selamat pagi saya ucapkan. Yang baru join, stay saja, jangan ke mana-mana sebab hari ini kita ada tetamu jemputan kita, tetamu yang sangat spesial, okey? So hari ini kita akan membincangkan tentang topik masalah newbie dalam aktiviti trade saham. Jadi apakah permasalahannya dan siapa pula yang saya jemput pada episod hari ini? Cuba anda teka sikit. Sebelum kita panggil gerangan orangnya, cuba anda teka sikit. Siapakah gerangan tuan yang saya jemput, yang saya ajak. Semalam kita ada buat premier berkenaan dengan SMS tuan ini dan hari ini kita nak jemput dia. Okey, cuba komen sikit dekat ruangan komen. Saya nak tengok adakah anda tahu siapa tetamu jemputan kita. Alright, Assalamualaikum Coach. Tim Sama Sri, Tuan Fauzi, Tuan F, and dan rakan-rakan followers Tuan Iza. Okay, macam ramai je dah tahu ni. Semua orang dah komen dah ni, macam ramai je dah tahu ni. Siapa ya? Semua dah tahu Tuan Fauzi. Tak payah saya nak perkenalkan lagi lah. Rasanya semua mungkin dah mengenali Tuan Fauzi. So tanpa kita melengahkan masa, hari ni saya memang tak berseorangan sebab dalam segmen ni saya bersama dengan seorang tetamu jemputan yang saya pilih kerana apa saya pilih beliau. Okay,
setiap episod ni kita pilih berdasarkan kelayakan, tak adalah kelayakan sangat, kepakaran beliau lah dalam sesuatu topik. Contohnya last week kita jemput Faizal kerana dia pakar dalam kajian saham lah, platform kajian saham. Dan this week kita nak cerita pasal masalah newbie dalam activity trade saham. Kenapa mereka ni kebanyakannya rugi dan apa masalah mereka sebenarnya. Okay, so tak lain tak bukan kita jemput di sebelah saya sebenarnya. Kalau dekat ni kita tengok di sebelah, okay. So di sebelah saya kita ada siapa? So silakan munculkan beliau. Alright, dah nampak belum dekat skrin? Dah nampak dekat skrin belum? Okay, so kita ada Tuan Fauzi yang menonton kita secara live dan berada bersama kita secara live. Okay, ni live bukan recording, okay. So mungkin orang ingat recording ke apa kan? Okay, so apa khabar Tuan Fauzi? Okey, sihat Alhamdulillah. Okey, terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Puan Wani kerana sudi jemput saya dan juga terima kasih pada Tuan Nizam sebab beri peluang saya lagi sekali untuk terlibat sama dalam program-program yang yang dibuat oleh tim-tim saham mastery. Okey, dan saya nak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua rakan-rakan sahabat-sahabat traders. Semoga anda semua stay safe, stay at home. Semoga kita tabah dan cekal dalam situasi macam ni. Okey, macam mana? Yeah. Macam ketua polis negara macam. Lepas ni saya ada mesyuarat dengan ahli lembaga pengarah ni, itu yang saya pakai macam ni. Tak adalah melawak. Tak adalah melawak je. Patutlah. Okay. This is what I call dress for success. Okay. Yeah. Kalau kita tengok orang-orang di luar sana yang dah berjaya, kita tak payah tengok jauh lah. Kita tengok Tuan Nizam sendiri, orang yang dekat dengan kita. Tengok macam mana dia dress up. Kan? Dia dah lah handsome. So bila dia dress up macam tu kan, memang terselah kehandsomean dia tu. Ni bukan nak puji lah, tapi memang kena puji lah pun kan. Tapi kita sebagai trader, okay, sebelum kita nak berjaya, kita kena equip atau kita kena lengkapkan diri kita dengan benda-benda macam ni. Kan? Kita kena dress up, kita kena pakai pakaian kemas. Tapi kalau dekat rumah tu, janganlah terlampau melarang sangat. Sebab nanti kan kat tipah kat rumah tu ingat kan, kita nak jadi macam Abang Jamil pula kan, nak pergi kahwin 2-3 pula kan. So ni nak create aura lah kata kan. Yes. Kena ada aura. Walaupun duduk dekat rumah, tapi kita kena dress up. Saya selalunya everyday bila saya nak monitor counter, saya nak monitor saham whatever, memang saya akan dress up macam saya pergi office. Tak percaya tanya mak saya. Memang saya akan dress up. Sorry? Ni tips berguna ni. Ini tips untuk kita nak jadi seorang trader yang berjaya. So, mulakan dengan dress for success. Okay? Yeah. So, make sure lepas ni pakai dress up sikit kan. Kalau nak buka laptop, nak monitor saham, make sure dress up. So, nampak macam kita ni serius. Macam kita ni dekat office, kita nak fokus, nak serius. So, kena ada aura macam tu sebenarnya. Itu tips lah tu. Terbaik tip tu. Lepas ni kalau kita buat macam tu, monitor saham ke, buat kajian ke, mohon ambil gambar dan send. Kalau boleh send. Good idea Puan Wani, good idea. Sebagai bukti kita dress up for success. Boleh tak semua? Tips terbaik tu. Dress for success. Okay, betul. Alright. So Tuan Fauzi, sebenarnya hari ni saya sebenarnya sangat excited untuk jemput Tuan Fauzi dalam segmen. Sebab yang kita nak membahaskan tentang berkenaan dengan newbie inilah yang mungkin ada problem, yang kadang-kadang kan newbie ni dia tak perasan, dia tak berapa nampak kesalahan yang dia buat. Tapi basically kita berada di sini, kita bukan saja nak menegur mereka, tapi kita mungkin nak beritahu mereka yang ada yang mereka buat tu tentu salah kan. So basically banyak perkara ataupun banyak perkara yang basically term-term yang kita akan bincangkan hari ini dalam segmen Chit Chat ni. Jadi sebenarnya Tuan Fauzi, so for sure Tuan Fauzi bermula daripada newbie dan sekarang dah boleh buat profit yang konsisten dalam saham kan. Jadi adakah Tuan Fauzi pun go through segala kesalahan-kesalahan yang akan kita
kita bahas hari ni. Apa pun kesalahan itu. Adakah Tuan Fauzi pun go through ataupun memang Tuan Fauzi ni trade je memang perfect dah, tak ada salah. Macam Okay Wani, saya nak put on one request. So sesi ni biarlah kita buat santai, kita buat relax. So kita tak payah tension, kita tak payah pressure. So relax je. So saya lagi prefer kalau boleh banyak soalan. Saya lagi suka kalau dapat banyak soalan daripada sahabat-sahabat, rakan-rakan traders. Sebab tujuan saya pada hari ini bukan untuk mengajar tapi lebih kepada sharing session. Okay, saya nak share apa yang berlaku pada saya. Okay, jadi saya nak start off sesi ini dengan pengalaman saya. Macam mana saya boleh terjebak dengan saham dan apa yang saya buat silap. Saya pun macam orang lain juga, macam sahabat-sahabat rakan-rakan trader lain juga ada buat silap pada mulanya. Okay, so macam mana saya boleh terjebak? Perkara ini berlaku pada tahun 2019 di mana bila selepas saya mendapat petunjuk dan hidayah, saya resign daripada company saya, daripada IT company saya dekat KL Central tu, office saya dulu. Dan saya bagi notis 2 bulan. So, waktu saya resign tu, saya tak ada any solid plan apa saya nak buat sebenarnya. So, saya memang take the risk. Saya nak resign. Okay, saya cakap dengan bos saya bagi surat, saya kata saya nak resign, ada personal matter. Saya kata saya nak balik kampung. Okay. And then, satu hari, on the way saya nak ke office, saya dengar dekat Sinar FM ada satu free seminar oleh Datuk D. Okay. So saya pun register. Tapi sebelum saya join free seminar tu, saya buka akaun CDS dengan Bank Islam. Okay, saya buka. So semangat. Okay, bila pergi memang ramai lah kan. Macam biasa ramai. Okay. Tapi selepas seminar tu, saya decided saya tak nak join because of satu, dia punya program bagi saya terlalu mahal walaupun waktu tu saya ada duit, dan juga saya rasa tak menangkap lagi pada hati saya. Okay. So selepas seminar tu, saya cuba trade saham. Saya cuba trade saham sendiri tanpa ilmu. Okay. Saya trade saham tanpa ilmu. And what happened is that saya making losses. Tapi saya tak pakai modal yang banyak. Saya pakai sikit dalam 100, 200 betul tekut. Sebab saya nak dapatkan feel. Dan bila saya ada masalah, saya contact dengan dealer saya. And unfortunately, dealer saya tak membantu. Very disappointed, very frustrated. So dealer saya ni, mungkin saya rasa, dia expect kita dah tahu dah from A to Z. So that is why kita buka account CDS. Tapi sebenarnya kita tak tahu apa dan kita harap pada dealer tu untuk bantu kita. Tapi unfortunately, dia tak membantu langsung. So, kesilapan pertama yang selalu ni dia buat ialah trade tanpa ilmu. Tak ada ilmu. Okay, tak ada ilmu. Okay. Dan selepas tu, saya cari lagi. Dan saya join lagi free seminar Haji A. Still tak menangkap juga. Okay. So, waktu tu saya tak resign lagi lah. Masih dalam proses nak berhenti lagi. Dan masih tak dapat lagi orang yang saya cari. Dan satu hari selepas saya dah resign pada bulan 9, on the way saya nak ke Ipoh dekat highway, saya buka YouTube dan saya dengar dan saya lihat video daripada Tuan Nizam. So bila saya dengar aja video tu, saya terus cakap dalam hati saya, oh, this is the guy yang saya cari. This is the man, this is the guy yang saya cari selama ni. Saya cakap, saya dengar dia punya video baru sekali je. Dah menangkap, dah jatuh cinta. So terus saya contact Tuan Nizam, tanya bila next program. Dia cakap, okay, lagi 2 minggu. Saya terus register. Then saya join NSM waktu tu, pada 21/9/2019. Saya pergi awal. Okay. Saya pergi awal-awal. Saya travel daripada Parit Bunta, Perak ke KL a day before that. Lepas tu saya pergi pagi-pagi saya pergi tu dekat KL International Hotel dekat Kampung Baru tu. Saya pergi awal-awal. Waktu tu tim Saham Asri tengah duk set up lagi tempat. Saya nampak Puan Hidayah waktu tu tengah set up. Yang lain tu waktu tu yang saya perasan cuma Puan Hidayah lah. Dan Puan Hidayah banyak membantu saya because saya ada masalah sikit waktu tu untuk saya buat registration. So saya takkan lupalah jasa Puan Hidayah tu.
Lepas tu, lepas saya dah register, bila masuk dalam kelas, saya duduk depan sekali. Okey. So, kesalahan newbie, okey, yang dulu-dulu yang batch dulu-dulu kan, ialah bila masuk kelas, datang lewat satu. Yang kedua, duduk belakang-belakang. Kita nak masuk kelas, nak belajar ilmu ni, kena duduk depan-depan lah. Kena duduk dekat dengan Tuan Izzah. Barulah aura dia, ilmu dia dapat kat kita. Okey, kita bukan nak tengok wayang. Kalau tengok wayang, okeylah kita duduk belakang-belakang. So, itu antara kesalahan yang newbie buat dulu-dulu lah. Okey, so lepas tu dalam kelas pula, saya banyak tanya soalan. Saya akan tanya soalan. Kita tak faham, tanya soalan. Okey, dan selepas habis kelas ESM pada hari Ahad, hari Isnin tu, saya ajar anak saya pula. Sebab Tuan Nizam dah pesan, 24 hours selepas kelas, kita kena buat revision. So, cara saya ialah, saya ajar anak saya apa yang saya faham. Tapi make sure kita kena faham lah apa benda yang kita dah belajar. Kalau kita tak faham, kita ajar orang, nanti dah jadi ajaran sesat. So, bila kita buat macam tu, kita akan solid. Kita punya skill, kita punya ilmu tu akan jadi lebih solid sebenarnya. Dan satu lagi yang saya perasan ialah, waktu kita register dengan ESM dulu, pihak Saham Masri ada bagi satu thumb drive. Dan saya dapati ramai kawan-kawan saya yang buka thumb drive tu, pagi tu nak masuk kelas, pagi tu baru buka. So, ini menunjukkan yang mereka tu tak serius. Sebelum nak masuk kelas, tak serius. Kalau kita ni serius, selepas dapat thumb drive tu, kita dah explore dah apa yang ada dekat thumb drive tu. Kita kena prepare diri kita sebelum kita masuk kelas tu sebenarnya. Kemudian, selepas pada tu, okey, buat kajian saham. Kena rajin buat kajian saham. Saya buat kajian saham dulu tak kira masa. Disebabkan oleh RHB dulu, dia update candlestick dia update charting dia pukul 11.30 malam. So saya terpaksa tunggulah. Kadang-kadang sampai 1-2 pagi. 1-2 pagi buat kajian saham. Dan ada juga a few yang bersama saya, yang kita orang communicate sampai 1-2 pagi waktu tu. Memang interesting lah waktu tu. Okay. Then selepas tu, saya mula start trade. Okay, bila dah start trade, apa yang saya lakukan ialah saya akan WhatsApp Tuan Nizam, saya akan update Tuan Nizam setiap kali saya buat profit. So kita kena maklumkan dekat dia dulu, because Tok Guru kita kan, sifu kita. So kita kena update dia lah. Macam tu. Puan Wani? Halo Puan Wani? Halo Puan Wani? Okey. Satu lagi perkara. Okey. Saya pun dulu sebenarnya ada juga buat silap. Okey, saya ada buat silap juga dulu. Saya pun boleh dikatakan dulu mendahaka jugalah pada Tuan Nizam. Okey. Apa tu? Okey, di mana Tuan Nizam pesan jangan beli counter penny stock. Okey. Tapi saya degil. Saya beli satu counter, nama dia PA tak silap saya beli counter penny stock tu dan saya gunakan hampir ke semua modal saya. Dan nak jadi cerita, counter tu saya stuck sebulan lebih dekat counter tu sebab counter tu tidur. Dan saya share benda ni dengan Puan Hidayah dulu tau. So saya macam meluahkan perasaan juga sebab saya cakap saya buat silap lah. Sebab every week saya akan buat profit sebelum tu kan. Tiba-tiba bila saya start dekat counter ni, saya dah Allahu Akbar, Tuhan saja yang tahu macam mana perasaan saya waktu tu. Tapi lepas dia naik sikit, saya jual, dapat balik modal dan saya buat postmortem. Lepas tu saya buat postmortem. Dekat mana silapnya, apa yang tak betul, apa semua. Lepas saya dah dapat teknik dan saya tahu cara dia, saya trade. Bukan saya stop, saya trade tau. Saya trade lagi kat penny stock counter. Dan Alhamdulillah, lepas tu tak putus-putus saya buat profit. Sampailah saya ingat lagi Puan Wani yang bagi gelaran King of Penny Stock. Okey, Tuan Fauzi, jadi kan sebenarnya daripada story Tuan Fauzi ni dari awal sampai ke sekarang pun sebenarnya Tuan Fauzi mengalaminya sendiri. Maksudnya Tuan Fauzi ni
pernah buat silap sendiri. Sebab Yeah. orang ingat kita tak pernah buat silap kan. So basically apa yang terjadi dekat Tuan Fauzi ni terjadi juga dekat newbie-newbie Sam dekat luar sana. Tapi mungkin ada yang sedar, ada yang tak sedar. Jadi macam mana nak sedarkan mereka? Kadang mereka buat silap tu kan. Macam mana supaya mereka tahu mereka silap? Macam Tuan Fauzi buat postmortem kan, rugi dan buat postmortem. Tapi ada certain orang yang dia tak sedar dia silap. Jadi macam mana tu? Okey. Memang benda tu berlaku pada saya dan juga pada orang lain. Okey. Jadi apa yang saya nampak ialah kena ada seseorang yang ada pengalaman dan ada ilmu kena tegur orang-orang macam ni. Kalau tidak, dia tak perasan atau dia tak tahu atau dia buat-buat tak tahu yang dia buat silap. Dan forever dia akan buat silap kalau orang tak tegur. Dan orang-orang macam tu, trader macam tu, newbie macam tu, dia kena terima benda tu dengan positif. Dia kena terima benda tu dengan positif. Jadi dia kena anggap benda tu satu teguran ataupun satu orang kata ilmu untuk dia move on. Kalau tidak, sampai bila pun dia akan buat kesilapan. Itu pendapat saya. Alright, so Tuan, kejap lagi kita bahas lagi banyak sebab kita nak go through orang yang komen ni ada soalan. Tuan suka jawab soalan, jadi kita go through dengan soalan-soalan dululah. Alright, kita tu kepada anda yang menonton secara komen, Tuan Fauzi akan jawab segala persoalan-persoalan anda dan juga boleh bantu kita klik like dan juga share. Kita ada ramai sangat yang menonton pagi ni Tuan Fauzi. Semua nak tengok Tuan Fauzi punya pesanan ni. Sekejap lagi ujung-ujung ada pesanan. Okay. So soalan daripada Tuan Dini. Dia tanya, Tuan, berapa lama Tuan ambil masa untuk pegang satu-satu kaunter sebelum jual? Average month. Berapa tu? Okey, dia macam ni. Tak ada spesifik average month, days, week kita nak hold counter tu. Senang saja, ikutlah cakap Tuan Nizam. Okey, bila dah terkeluar candlestick, jual je lah, tak payah kita nak tunggu lama-lama. Sebab untuk newbie, kalau untuk newbie, ikut je cakap Tuan Nizam. Bila dah terkeluar Bollinger Band, jual je, take profit, clear position, take profit. Tapi bila kita dah mahir, kita dah ada ilmu, kita tahu teknik macam mana kita nak hold, nak kena tengok volume analysis, nak kena tengok market day whatsoever. Banyak benda sebenarnya kita nak kena tengok, barulah kita boleh hold untuk bigger profit. Tapi sebenarnya untuk permulaan sebagai newbie, biarlah kita ikut betul-betul cakap Tuan Nizam, dah keluar Bollinger Band, jual je, take profit dulu. Okey, biasakan buat benda-benda macam tu, buat benda yang basic dulu, mahirkan yang basic dulu. Itu pesanan saya. Oh, jadi tak ada spesifik bulan ke apa ke, yang penting Tuan tak ada. Alright. Saya ada juga counter yang saya hold sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Okey, contoh macam DNEX saya still hold, saya dah profit sampai 300% lebih. Okey. So saya buat macam ATM, saya nak pakai duit, saya jual sikit-sikit. Tapi ada juga counter yang saya profit 100 plus dalam masa tak sampai seminggu. Ada juga. So dan rekod yang saya pernah buat sebenarnya dalam masa 15 minit saya buat 20%. Ada satu counter PRG ikut dulu, saya tak ingat dah. Yang tu rekod saya paling cepat. Dalam masa 15 minit saya beli, saya jual, saya buat profit. So masa jemur kain tu ke? Ya. Angkat kain masa tu. Ya, betul. Oh, Puan Wani ingat ya. Yes. Saya ingat pernah cakap yang Tuan jemur kain ke angkat kain, Tuan tak sedar yang tu dah naik. Yes, itulah. betul. Sekarang saya ingat. Yes. Alright. Jadi saya duk perhati. Ada ramai yang macam duk tanya dalam Facebook group ke dalam Telegram ke, bila orang post dia punya profit kan, dia orang duk tanya, okey, berapa lama Tuan hold? Bagi saya soalan-soalan tu bagi saya lah, sorry to say tak relevan. Jangan tanya soalan-soalan macam okey berapa lama hold, sebab benda tu subjektif. Daripada satu hari sampailah berbulan-bulan. Okey. Tapi sepatutnya kita kena tanya soalan-soalan yang relevan, macam
Macam mana dia cari kaunter tu, macam mana dia dapat kaunter tu, dia pakai time frame apa, dia entry kat mana. So tanya soalan-soalan yang boleh mendatangkan ilmu kepada kita, yang kita boleh dapat ilmu daripada orang tu. Soalan-soalan yang relevan tu kalau boleh jangan tanya. Elakkan dari tanya. Bukan tak boleh tanya, tapi elakkan lah. Cari soalan lain lah. Alright, baik Tuan Fauzi. Ini kita banyak benda baru ni hari ni. Kadang-kadang kita ingat benda tu betul, bagus kita jawab. Tapi rupanya ada lagi benda lagi betul yang kita kena buat. Alright. So soalan berikutnya daripada Tuan Muhammad Shah. Soalan ni memang padu lah kalau Tuan Fauzi hurai ni. Pernah tak Tuan Fauzi beli buy call? Pernah ke? Saya nak tahu juga. Tak pernah. Saya memang demi Allah saya tak pernah beli buy call. Tapi memang ada juga yang bagi buy call. Tapi apa yang saya buat? Saya kajilah kaunter tu. Bila dia bagi buy call, kita kaji. Kita tengok kaunter tu. Kaunter tu ada potensi ke tak? Kaunter tu okey ke tak? Kita jangan main balon je kita nak beli apa-apa kaunter. Even macam M Plus pun, RSB pun, diorang ada bagi juga buy call kan. Dia bagi, setiap pagi dia bagi tu kan. So saya tengok juga kadang-kadang sempat saya go through juga kaunter tu. Saya tengok chart, saya tengok sama ada okey tak okey kan. Saya just go through macam tu je. Tapi memang saya tak pernah beli buy call, beli kaunter melalui buy call. Memang tak pernah langsung. Okey, itu satu. Yang kali keduanya saya sendiri nak tanya. Since Tuan Fauzi memang tak pernah bagi buy call, tapi ada tak certain yelah student ke mungkin kenalan ke tak kenalan ke yang minta pula buy call daripada Tuan Fauzi sendiri? Panasnya soalan ni. So apa jawapan Tuan Fauzi untuk ikan Tuan Fauzi? Ya, ramai. Ada yang minta. Tapi saya cakap elok-elok lah. Saya cakap kita dah belajar dah banyak benda dengan Tuan Nizam. Tuan Nizam dah ajar banyak benda. So kita buatlah kajian sendiri. Bukannya susah pun. So sebab saya satu lagi, saya tak nak tanggung risiko. Bila kita bagi buy call ke orang, orang beli, then what happen is that kalau kaunter tu drop, orang akan salahkan kita. Nanti dia kata, ni kaunter tuan bagilah, itulah, inilah. So saya tak nak tanggung risiko macam tu juga. So, seeloknya kita buatlah kajian sendiri. Bukan susah pun sebab kita dah belajar banyak benda. Tuan Nizam dah ajar banyak benda. So, ikutlah apa yang dia ajar. Bukan susah pun. Tak susah pun. Tuan Fauzi tak susah. Tapi ada certain orang, dia cakap sebenarnya nak mudah ni adalah dengan buy call. Jadi kalau kita kan, jadi apa pandangan Tuan Fauzi sebenarnya? Instead of buy call, buat kajian. Okey. Tahu tak orang yang bagi buy call tu, diorang ni baca charting pun diorang tak tahu sebenarnya. Cuba tanya orang yang bagi buy call kat kita tu kan. Okey, dia based on apa dia bagi counter ni kat kita? Dia guna indikator apa? Dia gunakan based on apa? Senang cerita. Kalau dia boleh jawab dia guna indikator, dia dengan news ke whatever ke. Yang paling penting kalau dia kata dia pakai indikator, lepas tu dia pakai time frame, maksudnya orang tu ada ilmu dan orang tu kita boleh percayalah juga. Tapi kalau orang tu dia main dengar orang atas orang dan dia bagi pula counter tu kat kita, memang lingkup lah lepas tu. Sebab memang ramai macam tu. Sebab ada yang refer dekat saya, bila saya tanya balik, okey macam mana dapat counter ni, apa semua, diorang cerita, diorang bagi tahu kat saya, diorang dapat buy call orang ni bagi. Dan saya tanya dekat diorang, pernah tanya tak diorang tu, tanya dekat kawan tu, macam mana dia dapat counter ni? Dia kata diorang pun dengar orang atas orang. Even yang ada group pun sendiri, group diorang ni pun tak mahir baca chart. Diorang based on news lah, based on dengar cakap-cakap orang lah. So itu yang berlaku sebenarnya. So kita jangan terjebak macam tu. Okey Tuan. Alright. So itu bagi saya dah menghuraikan topik kita tentang buy call ni. Adakah anda yang menonton saya secara live nak buy call lagi tak lepas ni? Okay. So kita ada next. Okay. Kita nak go through soalan lah dulu dekat FB Nizam Malik page kan. Sebab since Tuan Fauzi pun suka dengan soalan dan saya nak anda di hujung nanti share learning points anda. Okay. So share learning point apa yang anda dapat, apa yang anda belajar daripada perkongsian Tuan Fauzi ini. Okay. So basically kita dah... Sorry, saya teringat satu benda sebelum saya terlupa ya. Okey, ada juga di kalangan kita ni yang buat profit, yang main lompat je, main jam dia. Maksudnya dia tengok dekat top active atau top volume kan. So dia tengok counter tu tengah naik. Okey, tengah naik. Contohlah macam Sanichi lah contohnya lah kan. Okey, dia tengah naik. Dan orang tu terus jump. Terus buy counter tu. Okey, so nasib dia baik, dia match. Okey.
Lepas tu dan nasib dia baik juga, dia buat profit sebab dia sempat jual. Okey. Apa yang berlaku, yang kebanyakan berlaku ialah counter-counter macam tu, bila dia cepat naik dan dia akan cepat jatuh. What happen kalau kita sempat beli tapi kita tak sempat jual, lepas kita dah match, tiba-tiba dia jatuh. Dia jatuh merudum. What happen? Kita akan loss banyak. Ramai orang tak sedar dan mungkin tak pernah berlaku, tak pernah terjadi. So dia tak pernah alami benda itu, dia tak tahu. So sekali dua mungkinlah dia boleh buat profit, tapi lepas ni kalau dia silap langkah lagi, dia akan loss. Saya berani cakap. Sebab bukan saya dah alami, tapi saya duk perhati, saya dah kaji dah, saya dah nampak dah benda tu. So sebab ada yang share dekat grup-grup kita kan, dekat grup kita yang tunjuk dia buat profit, counter ni kan. So bila kita tengok dia punya entry tu dah keluar Bollinger Band pun, dan memang kebetulan waktu tu counter tu tengah naik dan nasib dia baik, dia tak tunggu lama, dia jual. So dia dapatlah profit sikit. Tapi nak jadi cerita, lepas pada tu counter tu jatuh berudum. So kalau dia tak sempat jual, memang dia akan habislah. Memang dia akan bungkus lah. Itu pesanan saya. Satu lagi, hati-hati. Kalau kita nak jump, nak terus buy counter yang tengah aktif, yang top aktif kan, hati-hati. Sebab dia ada banyak kemungkinan, banyak risiko dia sebenarnya. Memanglah kalau nasib kita baik, kita boleh profit. Tapi kalau nasib kita tak baik, kita akan bingkuk. Kita akan habis modal kita. So kena hati-hati. Betul. Kita nak trade saham ni biarlah kerana kita mampu dan boleh. Bukan sebab nasib baik. Kadang nasib baik, nasib tak baik juga. Ini yang tak nak ni kan. Alright, so kita ada Tuan Idros juga. Tuan Idros cakap saya juga buat silap. Tuan Fauzi tahu kesilapan. Saya juga kena marah dengan Tuan Fauzi. Tak marah. Okay. So, boleh tak Tuan Fauzi share sikit? Alang-alang Tuan saya kata Tuan Fauzi tahu kesilapan saya. So, apa kesilapan yang mungkin Tuan Syed pernah buat yang Tuan nak tampilkan dekat dalam this segmen sebenarnya? Okay, sebenarnya bukanlah untuk Tuan Syed saja, tapi ini untuk semualah kan. Kadang-kadang bila kita dah start buat profit, baru start buat profit sekali dua, kita dah rasa macam kita dah okey. Dalam bahasa kasarnya macam dah bagus lah kan. Kita ingat kita dah bagus. Dan kita tak nak ikut teknik ataupun nasihat orang yang bagi nasihat kat kita tu. Dan kita cuba trade sendiri. Dan apa yang berlaku selalunya memang kita akan loss. Sebabnya benda yang kita cuba buat tu kita tak pernah alami. Kita tak tahu pun teknik dia, dan Tuan Nizam pun kata jangan buat macam tu. Tuan Nizam suruh buat teknik Z, buatlah teknik Z. Ikutlah model PSM. Tapi mungkin kita rasa kita dah terlebih pandai, kita dah rasa kita dah pandai. So kita nak modify. Kita nak buat teknik lain, kita nak buat nak cuba sesuatu yang lain, dan apa yang berlaku kita sendiri yang akan rugi. Itu yang berlaku lah sebenarnya. It's not specific to Tuan Syed lah sebenarnya. Sebenarnya apa yang kita mention ni bukan Tuan Syed je, ramai sebenarnya. Tapi Tuan bagus dia sedar, ramai orang yang tak sedar. So that's why kita buat macam ni supaya mereka tahu mereka ada silap. Jadi kalau anda pernah buat macam tu ataupun tak nak buat macam tu, dah share sikit learning points anda, apa yang anda belajar dekat ruangan komen. So kita ada one trade penny stock guna teknik Z juga ke? Macam mana tu? Okey, untuk penny stock dia ada teknik lain sebenarnya. Okey, dia ada teknik lain. Saya guna teknik, saya pun dah lupa sebenarnya sebab dah lama tinggal kan, tapi asasnya daripada teknik Tuan Nizam sebenarnya. Okey, saya nak bagi tahu terus terang whether penny stock atau Indo atau Warren, sebenarnya ada teknik yang ada persamaan setiap teknik tu. Maksudnya satu teknik tu kita boleh gunakan untuk semua range harga sebenarnya. Bukan kata teknik ni untuk Warren, teknik ni untuk Indo, teknik ni untuk penny stock. Tak, bagi saya kita boleh gunakan satu teknik untuk semua counter sebenarnya kalau kita tahu cara dia.
Cuma kalau soalan tadi tu, teknik macam mana yang saya gunakan untuk panic stop tu, maaf cakap saya dah lupa. Bukan saya tak nak share, saya dah lupa sebab saya dah tinggal lama, tapi asas dia memang daripada teknik Tuan Nizam. Okay, alright, terbaik. Okay, so kita ada next soalan daripada Kak D bertanya, macam mana Tuan layan saham ni, rutin kehidupan Tuan? Contoh buat kajian setiap malam ke? So macam mana Tuan kan full time trader, jadi boleh tak share macam mana rutin Tuan dalam melayani saham ini? Macam tu. Okay, ramai orang ingat bila kita full time trader ni, kita akan mengadap laptop 24 jam. Salah. Tak betul sebenarnya. Okay. Bila contoh macam saya buat full time trader. Okay. Bila masa saya buat kajian saham, saya suka buat waktu weekend sebenarnya. Jumaat, Sabtu, Ahad. Saya suka buat waktu tu. Okay, sebab dia dalam suasana yang relax, tenang. So saya akan buat kajian waktu tu. Dan saya cuma akan monitor bila perlu. Bukan selalu, bukan ni. Kadang pagi, kadang tengah hari, kadang malam. So it depends. Tapi bukan selalu. Bila saya dah on position, saya akan tengok sekali-sekala je. Saya tak tengok 24 jam, tengok selalu. Tak, saya tak buat macam tu sebenarnya. Sebab kita pun ada benda lain kita nak kena buat. So bukan nak menatap kaunter saham saja 24 jam. Kalau kita menatap, kita tenung dia boleh naik harga, tak apa. Tapi satu benda yang saya nak share, apa yang berlaku pada saya tak tahulah whether betul ke tak benda, tapi saya tak boleh nak monitor counter yang saya hold tu selalu. Kalau saya monitor selalu, harga dia jatuh. Oh, jadi Tapi macam mana kalau saya tak monitor, dia naik. Jadi sebab tu saya tak monitor selalu. Saya kadang-kadang baru saya tengok. santai je lah, buat dengan santai je Ya, lah. buat santai-santai, sebab kita trade saham ni, kita kena enjoy. Kita kena relax. Kita kena tenang. Tapi macam mana nak jadi macam tu? Itulah kena ada ilmu. Kena ada pengalaman. Okey. Bagi saya, 10% je is teori. Dan 90% is practical. Dan Tuan Nizam pun selalu pesan, okey, kena trade selalu. Betul cakap Tuan Nizam. Memang betul. Sebab tu saya gunakan 90% itu sebagai practical. Bila kita trade selalu, kita akan automatically insya-Allah akan dapat banyak ilmu sebenarnya. Banyak ilmu. Tapi setengah orang dia malas. Dia tak nak tak nak buat kajian, dia tak nak trade, dia malas ke, dia bagi banyak alasan. So alasan itulah yang akan menjadikan diri kita ni kecundang. Sebab diri kita sendirilah yang akan menjadikan kita ni happy, sedih, ceria, moody or whatsoever. Orang keliling kita ni bukanlah orang ataupun faktor yang mempengaruhi kita. Macam dulu, bila saya kerja dulu kan, kat KL dulu. Ada staff-staff saya kata, diorang kadang tak ada mood lah buat kerja disebabkan bos itu, bos ini. Nonsense bagi saya. Kalau dalam RMC dia cakap bullshit. Itu term RMC dia cakap bullshit. So, kita sendiri sebenarnya nak jadikan diri kita ni seorang yang berjaya atau tak nak berjaya. Kita sendiri sebenarnya. Atas kita je pun. Ya, atas kita. Janganlah kita, bila kita tak maju, kita tak berjaya, salahkan orang lain. Salahkan, teknik Tuan Nizam tak betul. Saya pernah, sebelum saya lupa, saya teringat tu benda. Saya pernah dapat ada satu hamba Allah ni, dia contact saya, dia nak belajar dengan saya. Dia student PSM. Lepas tu, dia cakap dengan saya tak tanya dia tau, dia cakap dengan saya. Dia kata, dia belajar dengan Tuan Nizam ni, dapat profit sikit lah. Lepas tu, banyak loss. Lepas tu saya terkedu tau dengar dia cakap macam tu tau. Lepas tu saya cakap apa dengan dia tau. Saya cakap, minta maaf Tuan, kalau macam tu saya tak boleh lah ajar Tuan. Sebab nanti kalau Tuan tak buat profit, Tuan salahkan saya macam Tuan salahkan Tuan Nizam. Dan saya cakap, minta maaf banyak-banyak ya. Assalamualaikum. Saya betul-betul terkejut ada orang macam tu. Ya Allah ya Tuanku. Tuan tu agak-agaknya kenapa sebab dia belajar dengan orang ni, dia tak boleh buat profit. Lepas tu dia try cari dengan orang lain. So apa sebenarnya masalah dia tu sebenarnya? Masalah pada diri dia sendiri. Dia tak yakin pada diri dia sendiri. Padahal ilmu Tuan Nizam dah cukup bagus. Dah cukup bagus. Kalau saya boleh berjaya gunakan ilmu Tuan Nizam, kenapa orang lain tak boleh berjaya? Apa masalahnya?
kalau tuan rasa tuan boleh tahu kenapa dia orang tak boleh berjaya, sedangkan tuan pun daripada newbie. Daripada newbie ni tak tahu apa-apa. Macam mana tuan boleh berjaya, orang lain tak boleh berjaya? Macam mana tu? Okey. Apa silap? Yang saya nampak sebenarnya punca semua masalah-masalah ni adalah daripada emosi. Kita tak boleh kawal emosi. Emosi kita tamak. Kita nak cepat kaya. Kita nak cepat buat profit. Kita tak boleh kawal emosi, terkejar-kejar harga. Tengok counter tu naik apa, jam, lompat masuk beli terus apa semua. So kebanyakan benda-benda, masalah-masalah yang berlaku pada negeri ni adalah disebabkan tak boleh kawal emosi. Itu yang saya nampak. Perkara utama, masalah utama sebenarnya emosi. Itu je yang saya nampak. Kalau kita boleh kawal emosi, kita boleh trade dengan tenang, dengan yakin, insya-Allah kita boleh berjaya. Itu je. Ada juga yang apa ni yang refer dekat saya, yang mula-mula tu okey buat profit sikit, lepas tu because of dia tak boleh kawal emosi disebabkan dia tengok yang lain-lain tu tunjuk profit, buat profit sharing dalam grup, tunjuk profit, buat profit banyak itu, banyak ni, banyak tu. So dia dah tak boleh kawal emosi. So dia nak jadi macam tu juga. Itu yang dia start trade macam-macam tu. Tak guna teknik yang betul apa semua disebabkan dia nak cepat profit macam orang lain. Itu masalah dia. Kalau dia boleh kawal profit, dia tengok orang lain boleh buat profit. Okey, dia tumpang gembira lah dan dia ambil lah ilmu. Bukannya dia pun nak cuba buat sesuatu yang nak beat orang tu ataupun nak lebih pada orang yang buat profit tu. Itu yang kesilapan yang saya nampak lah, yang saya tengok lah sebenarnya. Betul. So emosi ni memainkan peranan lah. So basically Betul. memang biasanya newbie lah yang baru nak bina pengalaman kan. Mungkin diorang ni ada permasalahan, mungkin ada kekangan kewangan kan. That's why dia masuk dalam saham ni, dia berfikir yang dia nak cepat kaya, dia nak cepat dapat duit. So that's why kebanyakan mereka selalu buat salah macam ni kan. Jadi kan Tuan Fauzi, kalau boleh Tuan Fauzi, kan sebelum ni Tuan Fauzi cakap Tuan Fauzi bekerja dan Tuan Fauzi berhenti kerja. Dan sambil tu juga Tuan Fauzi mencari-cari ilmu untuk Tuan Fauzi survive lah. So tak ada ke Tuan Fauzi terfikir macam kalau Tuan Fauzi masuk saham ni, Tuan Fauzi boleh cepat kaya? Ada tak mindset tu awal-awal? Sebab Tuan Fauzi tak cari benda lain kan? Jadi Tuan Fauzi fokus dengan saham. Ada tak Tuan Fauzi fikir yang dah berhenti kerja, fokus dekat saham memang confirm kaya? Ataupun memang tak ada langsung mindset macam tu? Okey, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, yang dirahmati sekalian. Siapa yang tak nak kaya bila dia trade saham? For sure, the first thing, benda pertama yang dia terlintas, dia nak buat duit, dia nak cepat kaya. So that is why dia trade saham. Dan kalau boleh tak nak rugi. Okey. Tapi frankly speaking, saya tak pernah pun terfikir nak sampai macam tu, nak ni. Cuma yang saya terfikir is that waktu saya nak berhenti kerja tu, saya tengah fikir apa satu kerja yang saya boleh buat di rumah dan at the same time dapat income. Walaupun saya pergi holiday sana sini pun income masuk, duit masuk. So saya cari satu benda tu. So dalam saya cari itulah yang saya dapat, saya berjumpa dengan saham ni. Dan bila saya dah pergi free seminar tu, dan saya rasa saya boleh buat benda ni. Saya boleh buat benda ni dan saya yakin insya-Allah saya boleh berjaya. Itu yang saya tak pandang belakang, saya tak tengok belakang, saya tak toleh belakang, saya terus pandang ke depan. Saya terus move on, saya terus start engine, saya terus speed, saya tak stop, saya teruskan journey saya sampai sekarang. So macam tu. So memanglah siapa orang pun bila trade saham ni dia nak kaya. So tak salah sebenarnya kalau dia ada objektif dia, niat dia macam tu sebenarnya tak salah. Tapi make sure lah kena ada ilmu, kena ada mentor yang betul macam Tuan Nizam. Satu lagi bab mentor. Okey. Saya cakap terus terang, saya cuma ada Tuan Nizam saja. Saya tak pandang mentor-mentor lain. Saya tak ada mentor-mentor lain. Okey, sebab apa? Kalau kita tengok, saya tahu ramai yang dekat luar tu yang ada lebih daripada satu mentor. Sebab bila kita ada ramai mentor, orang ingat kita boleh cepat pandai. Okey, tapi kita akan jadi lebih confused sebab mentor ni cakap macam ni, mentor ni cakap macam ni. So mana satu yang betul? Kita akan confused. So lepas tu satu lagi nak pilih mentor, pilihlah mentor yang betul-betul. Maksudnya dia punya method dia senang, cara dia mudah, senang faham dan proven. Masuk proven is that mentor tu pun trade saham dan dia tunjuk result dia macam Tuan Nizam buat.
So barulah kita yakin. Bukanlah mentor tu yang sembang, dia pandai cakap je tapi trade pun tak ada tunjuk result pun. So kita tak nak macam tu. Tapi memang ramai kat luar macam tu. So cari mentor yang betul-betul orang kata qualified, yang betul-betul berkualiti. So selain daripada mentor yang berkualiti, satu lagi saya nak cakap, bila kita trade saham ni, carilah kaunter yang berkualiti. Jangan main balon je. Main balon je tengok kaunter tu okey, nak beli, nak buy apa semua. Tapi macam mana nak tahu kaunter tu berkualiti? Tengoklah FA dia, tengoklah TA dia. Bukan susah Tuan Nizam dah ajar dah pun. Kan? Sebab saya letakkan diri saya macam ni tau. Saya letakkan saya ni sebagai seorang investor yang jutawan. Okay, millionaire. Okay. So saya ada banyak duit. So saya nak invest, saya nak beli kaunter. Saya mestilah cari kaunter yang berpotensi, kaunter yang selalu buat profit, every quarter buat profit, dan juga TA dia pun bagus, meyakinkan. Dan kalau so far yang tu yang saya gunakan teknik dia, method dia macam tu. So kita jangan main balon je kaunter tu kan, tak kira apa pun main balon. Itu yang ramai sangkut, ramai start sebenarnya. So ingat, kena cari juga kaunter yang berkualiti sebenarnya kalau kita nak trade ni. Betul, jangan main balon saja. Okay. Yeah. So padat sangat perkongsian Tuan Fauzi ni. Alright, so tadi kita ada dapat soalan Tuan SA Razak bertanya, keluar BB untuk daily or weekly Tuan untuk kepastian? Oh, okay. So bila kita trade, okay, kita kena tengok kita pakai time frame apa. Tapi selalunya bila candlestick terkeluar BB, selalunya pada time frame daily. Walaupun kita pakai monthly atau weekly, tapi bila dia terkeluar, selalunya dekat daily tu, bila dia dah terkeluar Bollinger Band, kita clear position je. So lebih baik pada daily lah. Kita kena tengok pada daily lah sebenarnya. Okay. Terima kasih Tuan Fauzi. Banyak sangat sebenarnya Tuan Fauzi menjawab soalan anda kan. Kita sambil-sambil berbahas ni, saya harap anda dapat sesuatu. At least dapat learning points anda kan. At least mungkin ada certain orang yang buat kesalahan yang kita sebutkan, mungkin ada yang tak. Jadi mungkin ada kesalahan yang anda buat tu anda improve. Okay. Alright. So itulah objektif kenapa kita panggil Tuan Fauzi hari ini. Alright. So kita tengok dekat ruangan komen dekat Nizam Malik page ni. Ramai yang kongsikan cari kaunter yang berkualiti sebelum trade. Tuan Khalid Daud, sharer kita. Saya setuju Tuan, jawapan yang padu dan boleh jadi mentor kedua selain mentor Tuan Nizam, Tuan Sadiq. Alright, Tuan KZ Khairul Zamani. Dia tanya Tuan Fauzi pakai tie RMC. Ex-boy ni. Apa tu? Okay. Selain daripada saya pakai tie macam ni, Puan Wani pernah tengok siapa lagi tak pakai tie macam ni? Tak perasan pula. Pernah tengok tak Menteri Pelajaran? Datuk Dr. Razidin pakai tie ni? Pernah tengok tak AC Mizal pakai tie ni? Pernah tengok tak Syed Saddiq pakai tie ni? Pernah tengok tak Tan Sri Anwar Musa, Speaker Dewan Rakyat? So dia tu apa tu? Okey, sebenarnya saya adalah bekas putera Maktab Tentera Diraja ataupun RMC. So tie yang saya pakai ni memanglah tie kebanggaan kami, tie alumni kami, tie RMC. So siapa-siapa yang pakai tie ni, mereka tu adalah lepasan daripada RMC. Itu saja kalau nak kenal. Dia pakai tie macam ni, so dia adalah bekas putera ataupun kita panggil OP ataupun ex-boy. Lepas ni saya dah tahu dah. Lepas ni kalau saya tengok dekat TV ke apa, memang saya dah tahulah. Saya belajar hari ni. Saya lepasan 1983-87 di RMC. Oh, jadi maksudnya sekarang Tuan masih berkhidmat dengan mereka atau macam mana tu? Tak. Saya sampai 1987 tu, lepas tu sambung pelajaran. Okey, saya sambung pelajaran dan bekerjalah macam tu. Sebab kalau ikutkan dulu-dulu, memang kami kena ada kontrak berkhidmat dengan Angkatan Tentera selama paling tidak 10 tahun. Tapi batch yang pertama diberi pelapasan untuk sambung pelajaran ataupun nak buat apalah selepas pada SPM tu ataupun lepas tamat latihan tu. Jadi kami diberi opportunity untuk nak buat apa pun waktu tu sebenarnya. Begitu. So kita ingatkan Fauzi ni memang guru besar sekolah kan? Sebab ramai yang ingat guru besar sekolah. Saya bukan guru besar, saya cuma
cikgu tuition part time saja sambil saja untuk anak-anak jiran dekat sini ajar bahasa Inggeris je. Itu pun dekat anak kan. Siapa yang mungkin tiba-tiba nak jadi jiran Tuan Fauzi boleh belajar. Tapi belajar bahasa Inggeris dengan Tuan Fauzi. Alright. Okay, Royal Military College. Betul ke? Royal Military College, RMC. Yes, betul. Orang kebanggaan RMC ni. Ada tak orang-orang RMC yang menonton secara live ni? Yes. Guru. Okay. Alright. Banyak maklumat yang saya dapat dari Tuan Fauzi. Okay. So kalau anda ada soalan, boleh tanyakan soalan anda di ruangan komen. Sebab Tuan Fauzi suka menjawab soalan. Okay. So kita ada Puan Nazatul. Untuk kita boleh invite Tuan Fauzi lagi ni. Seronok dengar real experience. Orang suka benda yang real kan sekarang kan. Jadi basic saya kenal Tuan Fauzi ni daripada tahun 2019. Masa tu Tuan Fauzi join NSM, tapi NSM kan ramai kan. Jadi kita tak boleh betul-betul support seorang-seorang. Dan saya lebih mengenali Tuan Fauzi bila program expert Saham Mastery. Masa tu tak silap saya tahun 2019 juga. 20 hari bulan 10 2019. 20 Oktober. Tuan Fauzi tahun kan, ujung-ujung tahun. Okay. And then lepas daripada habis program tu, berapa lama masa Tuan Fauzi ambil untuk trade saham? Okay. Program tu habis pada hari Ahad. Okay, hari Ahad. Lepas tu, lepas pada tu saya dah start trade. Hari Isnin Selasa, saya tak ingat, lebih kurang macam itulah. Saya dah start trade. Okay. Then hari Jumaat waktu saya pergi holiday kat Penang, petang tu saya dah start buat profit. So maksudnya tak sampai seminggu lah. Dan yang bestnya, rupanya bukan satu counter. Saya buat double profit. Ada 2 counter rupanya saya buat profit waktu tu. Itulah pengalaman manis lah. So saya buat profit waktu tu tengah memancing dekat Penang. Tengah holiday. Wah, story Tuan Fauzi buat profit ni memang lain macam. Sekejap tengah memancing, tengah angkat kain pun ada. Kan? Jadi antara story-story ataupun mungkin kenangan-kenangan yang Tuan Fauzi ingat bila Tuan Fauzi buat profit tu, selain daripada angkat kain dengan memancing, ada tak? Ada. Okey, ada lagi. Okey, ada lagi. Waktu tu time PKP. Okey, saya nak beritahu, saya amat bersyukur kepada Allah SWT kerana buka peluang, buka jalan untuk saya terlibat dengan saham ni pada 2019. Sebab bila first PKP 1.0 pada bulan 3 tahun 2020 tu kan, di mana ramai orang struggle, ramai orang masalah financial. Tapi waktu tu saya ingat lagi, saya buat profit. Saya waktu tu tak silap bulan puasa kot, saya tidur siang. Saya dah siap tau dia punya saya dah set untuk jual tau. So bila saya bangun tidur petang tu, saya tengok kantor saya, dah match lah, dah jual. Waktu tu saya dapat 90% kot waktu tu. Dan satu lagi pun sama juga situasi dia, iaitu 100% kantor PLG, saya lupa. Lebih kurang lah macam tu lah. So itulah kenangan saya tak boleh lupa, di mana waktu PKP 1.0 tu orang tengah struggle, tapi saya labelkan PKP tu peluang kaut profit. Ya, so betul. Saya dan ada hikmah ni sebenarnya bila saya resign tu, ada hikmah dia sebenarnya. Dan bayangkan kalau saya tak resign, mungkin saya kena buang kerja waktu PKP. So rupanya ada hikmah dia. Tuhan, sebab tu saya cakap saya dapat petunjuk dan hidayah waktu bulan 7 tu, saya terus bagi surat berhenti. So rupanya ada hikmah dia. Yes, jadi Tuan Fauzi menyesal tak resign tu? Adakah saya menyesal. Saya menyesal sebab tak jumpa Tuan Nizam dari awal lagi. Oh, jadi menyesal. Alright. Kalau saya tahu, baik saya berhenti awal-awal, saya jumpa Tuan Nizam. Itu saja. Tapi saya masih bersyukurlah saya sempat jumpa Tuan Nizam lagi 2019 tu. So Alhamdulillah, betul, Alhamdulillah. Alright, so banyak lagi soalan ni kita nak ajukan ni.
time frame apa yang jadi kegemaran Tuan Fauzi? Soalan daripada Tuan Syaiful Bahri. Okay, mula-mula lepas saya belajar ESM dulu, saya gunakan weekly, time frame weekly. Okay, tapi selepas tu saya banyak gunakan daily, time frame daily. Tapi bila saya terlibat dengan Warren, sekarang saya fokus dengan Warren, saya lebih gunakan time frame monthly. Untuk Warren saya gunakan time frame monthly. Kenapa saya suka time frame monthly? Sebabnya saya nak tengok ke mana hala tuju counter tu nak pergi. So ni tips ya. Kalau counter tu tengah permulaan uptrend, itulah counter yang baik untuk kita nak beli. Sebab dia akan naik. Tapi counter tu tengah downtrend, abaikanlah. So untuk macam saya sekarang ni saya main period yang agak lama kan, because saya main Warren. So time frame monthly ni memang amat berguna, memang amat penting. Dan bagi saya sebenarnya tak kira apa time frame pun, sebenarnya kita kena tahu baca dia punya indikator tu. Dia whether time frame monthly, weekly atau daily, dia punya indikator sama je petunjuk dia. Sebab tu saya selalu pesan, saya selalu cakap, masterkan baca indikator, ada sebab dia. Sebab bila kita dah pandai, dah master, kita pakai time frame apa pun kita dah tahu, oh dia nak pergi mana ni, lepas ni bukan kita nak buat ramalan, kita takkan tahu dia nak pergi mana, tapi at least kita boleh agak-agak lah, kita boleh tahulah situasi dia sekarang ni, waktu ni dekat mana dia tengah uptrend ke, tengah sideway ke, tengah downtrend ke, kita boleh tahulah. Jadi itu akan membantu kita untuk buat next section. Sebab kalau tanya saya pun, ramai yang tanya, oh counter ni boleh naik tak, counter ni turun. Saya tak tahu, saya cakap terus saya tak tahu. Tapi kalau based on indicator, saya boleh tahu, okay buat masa ni saya tahu, okay counter ni apa status dia. Kita itu pun dah cukup baru, kita dah kena tahu dah sebenarnya. Jangan buat ramalan ya, jangan pandai-pandai gunakan indikator untuk buat ramalan. Itu silap besar. Jangan jadi nujum pak belalang, jangan jadi nujum pak belalang untuk nak beramalkan counter tu naik ke turun. Itu nasihat saya. Alright. So ini assignment juga untuk diorang lah, untuk anda yang menonton secara, kita nak anda at least tulis learning point anda dekat komen lah, dekat ruang komen. So apa yang anda belajar daripada perkongsian Tuan Fauzi ni? Sebenarnya banyak yang belajar kan. Kita tak cerita betul-betul, tapi melalui story Tuan Fauzi, anda dapat aha sebenarnya. Alright. So next soalan daripada Tuan Syed Hazanorizwan. Tuan mesti kenal ni. Okay, Tuan Fauzi ada collect saham dividen tak? Collect setiap bulan atau macam mana strategi Tuan? Apa pandangan Tuan? Saya cuma ada satu counter je yang saya simpan untuk dividen. Tapi itu pun saya tak berapa fokus sangat. So kadang-kadang je saya top up. Bila harga dia dah jatuh, rendah, okey saya top up. Tapi saya ada satu je. Counter apa tu? Sorry lah ya. Tak boleh cakap. Sebab saya lebih fokus pada capital gain daripada dividen sebenarnya. Alright. So kenapa strategi Tuan Fauzi satu counter je? Kenapa tak banyak-banyak counter? Untuk dividen lah basically. Sebab kalau kita beli banyak counter untuk dividen, kita terpaksa pecahkan modal kita. So bila pecah modal kita kepada banyak counter, kita tak dapat beli banyak unit ataupun lot. So baik kita cari satu counter yang berpotensi, yang okey dividen dia, dan kita fokus dekat situ saja. Kita top up je kita punya modal kita dekat situ. Bagi saya itu lebih berbaloi. Ya betul. Counter dividen ni kena fokus satu je lah. Kalau capital gain nak banyak, boleh ke? Tuan Fauzi kalau personal, saya nak satu portfolio saham Tuan Fauzi, berapa maksimum yang Tuan pegang? Yang Tuan hold? Okay. Saya pernah hold sampai 10 counter dalam satu portfolio. Masalah dia, kita tak boleh nak manage. Kita tak sempat nak tengok, kita tak sempat nak perhati. So saya belajar banyak pengalaman daripada situ. So lepas tu, dan juga modal kita terpaksa pecah-pecahkan. So bila kita pecah-pecahkan, kita tak boleh kumpul banyak unit ataupun lot dalam satu counter tu.
Dan sekarang ni saya cuma ada 2 counter saja yang saya on position. So 2 counter ni pun ada strategi dia juga. Nak tahu tak? Bismillah nak. Anda nak tahu tak? Nak tahu kena belanja ni. Okey, saya punya strategi untuk capital gain. Okey. Dan saya pesan juga benda ni pada Tuan Syed dan ada lagi lah yang lain-lain tu kan. Okey. Satu counter untuk long term, satu counter untuk short term. Okey, contoh macam dulu saya pesan kat Tuan Syed. Okey. Kalau dia nak gunakan satu modal ni untuk counter warrant, saya nasihatkan dia jangan buat macam tu. Okey. Sebab bila kita nak mulakan dengan counter warrant, kita baru nak start ni. Okey, kita baru nak start. Dan kita harapkan duit nak rolling ni daripada warrant tu. Okey. Tapi yang kita tahu, warrant ni sebulan, 2 bulan, 3 bulan, jangka masa yang panjang. So kalaulah tiba-tiba counter tu lepas bulan tak naik, 2 bulan tak naik, 3 bulan tak naik, kita nak makan apa? Kita nak harap duit bersitu kan? So kita tak boleh nak rolling, kita akan stop. So apa yang saya suggest dan apa yang saya buat ialah satu counter tu beli induk untuk capital gain. Kita gunakan kita beli satu counter induk yang itu untuk yang fast profit. Maksudnya yang itu kita akan gunakan untuk kita nak rolling apa-apa. So maybe kita boleh pakaikan dalam 30% atau 20% daripada modal kita. Dan selebihnya untuk warrant sebab kita nak dapat banyak profit dekat warrant. Dan bila kita dah, contoh kita dah buat profit yang baik dan bagus dekat warrant, barulah kita boleh dumpkan semua modal kita dekat warrant. Sebab kita dah dapat profit sikit yang kita boleh rolling, dan yang ada tu kita boleh gunakan untuk next trade. Tapi untuk permulaan kena buat macam tu, kena pecah dua. Satu untuk yang short term, satu untuk long term. Long term tu warrant, yang short term tu induk. So buat macam tu. So yang induk tu, yang short term tu, gunakan teknik Z, gunakan teknik dekat PSN. Kan? Sebab teknik permulaan uptrend, kalau kita betul-betul dapat counter yang bagus, dia akan cepat naik. Cepatlah berapa profit, kan? Cuma yang warrant tu kena niat lama. So niat lama, tapi kalau dia fly cepat, dia naik cepat, itu bonus lah untuk kita. Macam yang saya buat untuk Sanichi warrant tu. Dan adalah few counter lagi lah. Itu memang saya pun tak tahu. Kalau orang tanya, saya sendiri tak tahu dia nak naik cepat, dia nak fly cepat. Saya tak tahu. Demi Allah saya tak tahu. Tapi saya buat kajian, saya study. Maksudnya, saya tak jumpa counter ni hari ni dan saya beli esok. No. Saya akan buat kajian dulu. Saya akan tangkap counter tu yang saya tengok ada potensi, saya akan follow dia rapat-rapat lah kan. So macam kita nak tackle satu awet lah kan. So kita tengok awet ni kan. So kita follow dia, so kena macam tu, kita tak boleh main terjah je. Sure kena reject kan. So kena ada strategi dia. So memang tak boleh, jangan kelang kabut. Nak cari counter, dapat counter terus buy, no. Ada cara-cara dia, ada strategi dia, macam mana kita nak buat. Itu seeloknya kena masuk kelas Tuan Nizam lah. Banyaknya tips Tuan Fauzi bagi hari ni. Penuh rasanya. So kita go through lagi dekat komen sebelum sesi kita ni habis. Alright, so Tuan Fauzi okey tak ni? Dah hampir sejam. Okey, tak apa. It's okay. Saya akan cakap PA saya suruh delay saya punya meeting dengan ahli lembaga pengarah tu. Pukul berapa? Tak adalah melawak je. Okey, carry on. Itu nasib baik ahli lembaga pengarah belum Perdana Menteri lagi. Lagi dengan Perdana Menteri. Alright, so Tuan Fauzi soalannya adalah selalu sebut jangan mendalui ajaran guru dan jangan gelojoh. Okey, biasanya satu kaunter Tuan Fauzi beli berapa lot? Okey, sekarang memang saya beli banyak lot. Tapi selalunya saya akan buat kalau saya simpan dua kaunter, saya akan buat 50-50. Tapi bila entry pun, bila entry ada cara dia juga. Saya tak dump terus 100% modal saya. Kalau kata saya pakai satu modal tu kan untuk satu counter tu, bila entry saya tak dump terus 100%. Maksudnya saya ada spare lagi. Sebab kalau counter tu drop, tiba-tiba dia ada drop 1-2 bit, so saya akan top up. Saya akan top up counter tu.
So that dia akan jadi average down. So macam tu. So normally saya akan pecahkan 50-50 modal saya. Alright. Okay, so banyak lagi sebenarnya soalan yang kita dapat, tapi rasanya lebih kurang sama lah dengan soalan-soalan yang tadi yang pernah kita jawab. Jadi kepada anda, mungkin boleh tonton semula daripada awal sampai habis kita bersiaran. Banyak lagi perkongsian yang mungkin anda terlepas pada peringkat awalnya kan. So Tuan Fauzi, seperti yang dijanjikan, kita bersiaran selama 1 jam dan saya sebenarnya excited nak jemput Tuan Fauzi. Mungkin lepas ni kita jemput lagi Tuan Fauzi dengan topik-topiknya yang mungkin related dengan anda semua. Okay? So Tuan Fauzi, apa kata-kata pesanan Tuan Fauzi untuk mereka ni yang newbie ni? Okay. Saya nak share sikit, okay. Saya punya finding ataupun penelitian saya baru-baru ni. Apa yang saya dapati ialah hampir 90% daripada mereka-mereka atau rakan-rakan yang buat profit yang share dekat grup kita ni, dekat FB ke, dekat Telegram ke, yang saya nampak dia punya entry dia ke Laut Cina Selatan. Maaf tekanlah ya. Okay. Saya rasa ralat dan terkilat. Okey. Sebab apa yang diajar, apa yang Tuan Nizam ajar tu tidak di-apply, tidak diguna pakai oleh rakan-rakan. Saya faham. Mungkin ramai yang nak buat profit. Okey, ramai yang nak buat profit, ramai yang terkejar-kejar macam student lain buat profit, bila dia orang share, oh aku pun nak buat profit juga. So masing-masing berlumba-lumba. Berlumba-lumba nak buat profit juga. Tapi bila tujuan saya, jangan salah faham ya, saya bukan nak cari salah, tapi saya nak betulkan keadaan. Sebab katalah kalau Tuan Nizam perhatikan entry kita tu, bila kita share tu, saya rasa Tuan Nizam pun akan frust. Tuan Nizam pun akan kecewa. Kenapalah kau tak pakai teknik yang aku ajar kan? Kalau Tuan Nizam mungkin dia akan cakap itu kan. Padahal Tuan Nizam tu dah bersusah payah dapatkan teknik yang bagus, yang marvelous lah bagi saya, tapi orang tak guna pakai kan. Saya faham kebanyakan mereka dia akan anggap tu duit aku, modal aku, so suka hati aku lah kan nak tweet macam mana kan. Mungkin dia akan berfikiran macam tu. Apa yang penting pada dia orang, oh aku buat profit, oh aku nak share dengan orang buat profit. Dia orang share dekat FB, lepas tu bila orang tanya, dia orang tak nak jawab pula. Tahu pun takut yang dia orang punya entry tu ke laut, ada orang perasan. So bagi saya kenapa kita tak nak impress Tuan Nizam? Dia dah susah payah ajar kita, turun ke ilmu kat kita. Kenapa kita tak nak impress Tuan Nizam dengan menunjukkan kita punya trade saham tu menggunakan entry yang menarik, yang betul, yang seperti mana yang Tuan Nizam ajarkan. So bila Tuan Nizam tengok pun, mesti Tuan Nizam bangga, mesti Tuan Nizam seronok. So dia akan rasa, oh ada juga orang, dia orang pakai, dia orang masih guna pakai teknik yang dia ajarkan. So kalau kita tak guna, saya rasa Tuan Nizam akan, kalau saya jadi Tuan Nizam, saya akan frust. Saya macam buang masa lah aku ajar korang kan. Tak nak ikut tunjuk ajar kan. Jadi bukan tak boleh. Kita nak trade macam mana pun sebenarnya pada saya terpulang lah kan. Sebab duit masing-masing, modal masing-masing. Tapi bagi saya, macam semalam saya cakap, biarlah kita ni trade bermaruah, berilmu. Dan paling penting, profesional. Kita kena jadi trader yang profesional. So macam mana nak jadi trader yang profesional? Gunakanlah ilmu. So that orang jangan cakap kat kita, alang kau ni untung saham ni, untung je. Lepas harga tu naik, kau beli, kau lompat, kau beli, kau untung. Kau nasib baik je. Jangan sampai orang cakap macam tu kat kita. Kan? Nanti kita yang terasa. So katalah, sebab saya selalu, memang saya suka cakap dengan siapa-siapa yang refer kat saya. Saya kata, cuba tengok entry dia macam mana. Diorang akan perasan juga sebenarnya. Diorang akan nampak. Ada orang juga, ada saudara lain yang perasan juga, yang nampak juga. Cuma diorang tak nak cakap, tak nak tegur. Kan? Tapi saya rasa saya terpanggil untuk tegur, untuk cakap. Sebab benda ni bagi saya melibatkan image kita lah sebagai trader kan. So ikutlah apa yang Tuan Nizam dah ajar, ikut je. Sebab bagi saya benda tu memang sangat bermanfaat untuk kita nak buat duit, untuk kita nak berjaya. Dan bila orang tengok kita punya entry kita macam tu, tak kisahlah, saya tak kisah pasal profit lah.
Saya tak kisah kau buat profit banyak mana pun, saya tak heran, saya tak kisah. Cuma saya akan salute, saya akan respect kalau entry dia cantik. Bila entry kita cantik, orang akan tanya, wah, dan orang akan puji entry kita. Wah, tahniah tuan, entry tuan cantik lah tuan. Apa kita rasa? Kita rasa seronok, kita rasa bangga, bukan riak lah, tapi kita rasa seronok. Dan kita akan buat lagi benda yang betul tu lagi dan lagi dan lagi. All over, kita akan continuously buat benda yang betul. Itu je. So tak nak kejadian macam tu. So kita ni janganlah jadi macam trader yang tak bermaruah, ikut cakap orang by call, main lompat je, main. So jagalah nama baik Tuan Nizam sama. Sebab bila orang tanya, orang mungkin akan tanya, siapa Tuan Guru kau, siapa cikgu kau? Aku dengan Tuan Nizam balik, oh baguslah dia ajar. Kan? So tak nak ke rasa macam tu. So kena dan juga saya nak pesan, mungkin ada juga orang yang salah faham. Sebab ramai yang call saya, kontak saya, yang minta saya ajar. Sebab saya bukanlah guru yang berkelayakan. Yang layak selayaknya Tuan Nizam. Saya cuma boleh betulkan keadaan di mana part mana bab mana yang tuan-tuan perempuan tak faham. Okey, saya boleh betulkan. Ikut pemahaman saya lah. Selalunya alhamdulillah diorang cepat faham. Bukan kata Tuan Nizam punya cara tu complicated, tak, tapi setiap orang kita ingat level of dia punya penerimaan tu ataupun intellectual itu berbeza. Ada orang cepat faham, ada orang lambat faham. So kita tak boleh salahkan dia orang. Jadi saya akan bantu lebih ke arah macam tu lah. Dan juga saya nak pesan, maaf cakap saya minta maaf awal-awal ni. Saya tahu ada juga student daripada sifu yang hebat-hebat kat luar tu. Saya tahu. Ada yang join PSM. Apa niat dan objektif dia, wallahualam, itulah masing-masing. Cuma janganlah kita ni gunakan kepandaian kita untuk nak test orang, nak kenakan orang, nak malukan orang. Saya pernah kena macam tu. Dan bila benda tu berlaku pada saya nasihatkan balik pada hamba Allah tu. Kita ni orang Melayu, bila kita pandai dalam saham, kita ni sepatutnya kena bantu orang Melayu kita untuk lebih maju dalam saham. Bukan kita nak tengok orang kita ni jatuh, lingkup, kita tepuk tangan. So itu satu sikap yang tak baik, yang tak bagus. Kita kena sama-sama bantu-bantu. Bukan kata untuk bantu orang kita, tak kisah bangsa lain pun, kita bantu-membantu. Kan? Kita tolong orang. Okey. Dan juga dalam Nabi Muhammad pun pernah bersabda, pernah berkata, sebaik-baik insan, sebaik-baik umat manusia ialah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Dan contoh terbaik, orang terdekat nanti lah Tuan Nizam. So itu yang saya cuba nak ikut Tuan Nizam. Saya cuba nak jadi orang yang beri manfaat kepada orang lain, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Sebab itulah Tuan berada di sini. Sebab Tuan dah bagi manfaat bukan saja kita yang menonton secara live. Mungkin lepas ni ada yang menonton secara tontonan semula juga. Jadi banyak manfaat yang mereka dapat juga. Okay? So sebenarnya ramai yang cakap tak puas ni. 1 jam tak puas. Nanti kita insya-Allah mungkin next time kita cari topik yang best lagi, kita borak-borak macam ni. Kalau anda sukakan segmen macam ni, komen lah suka. Nanti kita jemput lagi Tuan Fauzi mungkin yang lain untuk kita bincangkan macam-macam topik. Alright? So Tuan Fauzi, thank you so much kerana sudi luangkan masa pagi-pagi ni, sudi luangkan masa bersama dengan kita. Banyak manfaat yang kita dapat, banyak sangat nasihat. Kadang-kadang benda yang kita tak sedar kita buat, hari ni baru kita nampak. Jadi banyak sangat perkongsian Tuan Fauzi yang sangat menarik, padat. Okay? Jadi thank you so much Tuan, dan saya doakan Tuan semoga sihat selalu dan happy selalu, pada selalu. Saya sebagai penutup, saya nak berdoakan semoga tuan-tuan dan perempuan dipermudahkan, diberi kejayaan dalam trade saham dan dihindari dari sebarang kerugian yang besar dalam trade saham. Amin, insya-Allah. Amin. Okay, terima kasih Tuan. Kami sangat Sama-sama. happy sama dengan Tuan Fauzi since 2019. Lagi bagus kalau kita dapat jumpa lagi Tuan Fauzi yang sangat committed dari dulu sampai sekarang. Even sekarang pun Tuan Fauzi tak perlu pun berada di sini because of Tuan dah buat profit yang konsisten, dah level-level coach, tapi Tuan still lagi nak join dan nak share pengalaman. This is the
sangat-sangat opportunity untuk kita sebenarnya kan. Jadi thank you so much. Kita doakan yang terbaik untuk tuan dan boleh lambai sikitlah dekat kamera. Kata bye-bye. Terima kasih Puan Alright. Wani dan tim. Terima kasih. Okay, so itulah dia Tuan Fauzi, Tuan RMC ESM yang bersama-sama dalam studio Saham Masri untuk membincangkan tentang masalah newbie dalam aktiviti trade saham. Okay, banyak sebenarnya story Tuan Fauzi, perkongsian Tuan Fauzi yang kita boleh jadikan learning point, yang kita boleh jadikan pedoman untuk kita. Mungkin kita tak sedar kesalahan kita kan. Jadi dengan perkongsian macam ni, sharing macam ni, kita nampaklah apa yang silap dan apa yang kita perlu improve. Okay, so adakah anda belajar sesuatu daripada perkongsian Tuan Fauzi ni? Adakah anda dapat sesuatu? Adakah anda akan improve something? Okay, so kalau komen dekat ruangan komen. Saya sangat excited sebab Tuan Fauzi selalu share dekat saya tentang certain permasalahan dalam circle PSM dan basically that's why saya jemput Tuan Fauzi kerana beliau orang yang layak untuk basically menegur kita kan. Kadang-kadang kita tak sedar silap kita. Jadi kita perlukan orang untuk tegur silap kita kan. And then this is the opportunity yang saya rasa kita boleh jemput Tuan Fauzi dan bukan untuk episod hari ni je. Mungkin episod yang akan datang pun depends kan. Alright. So that's why kita nak adakan sesi macam ni supaya anda dapat manfaat. Alright. So kalau newbie ke, mungkin dah jadi trader ke, mungkin pernah buat silap ke dan mungkin akan buat silap ke. So at least kita dapat manfaat sama-sama untuk kita sentiasa improve dan be better of us. Alright. So kalau anda sukakan segmen macam ni, teruskan komen suka sebab saya percaya Tuan Fauzi confirm akan baca setiap daripada komen anda. Alright, so this is the truth. Memang sifat Tuan Fauzi macam tu. Okay, so saya rasa itu saja perkongsian saya. Kalau anda yang newbie, yang zero knowledge, yang masih lagi terkapai-kapai nak cari dekat mana ruang untuk anda start bina pengalaman anda, bolehlah join program kita, program Newbie Saham Masri Online, dan juga banyak perkongsian yang akan anda dapat dan insyaAllah anda akan belajar something, banyak perkara lah. So kalau anda berminat, boleh komen dekat ruangan komen minat dan kalau nak pertanyaan lanjut nanti kita bagi link dekat ruangan caption. Okay, so saya rasa saya suka sangat dengan segmen macam ni. Adakah anda pun suka? So kalau anda suka, komen suka dekat ruangan komen juga. Saya nak tengok berapa ramai yang suka dengan Tuan Fauzi, yang suka dengan perkongsian Tuan Fauzi. Dan kalau ramai, nanti saya request nak jemput Tuan Fauzi sekali lagi. Banyak lagi topik ni, tak habis cakap lagi kan. Even segmen hari ni pun tak cukup 1 jam, betul tak? Kan? Saya rasa tak cukup sebenarnya. Apa pendapat anda? Cukup tak 1 jam? Banyak komen saya dapat ni. Alright. So kita dah bersiaran hampir 1.5 jam dan saya harap anda tak bosan dengan perkongsian padat dari Tuan Fauzi dan juga mungkin tetamu-tetamu kita yang lain. Dan saya harap anda terus stay safe, duduk dekat rumah. Kalau tak tahu nak buat apa, tengoklah channel-channel Saham Masri, YouTube, Facebook page. Banyak perkongsian yang kita cuba untuk beri untuk anda semua. Okay, so saya doakan yang terbaik untuk anda. Assalamualaikum dan sampai kita jumpa lagi. Bye. Salam hormat dan salam sayang untuk Nizam Malik page tercinta dan juga YouTube channel Saham Masri. Scream while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.